بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kullu syukran kepada Imam Surah Al-Hijrah, hari-hari dalam puasa Surah Al-Hijrah, hari-hari kejiranan pertulisan. Sekalian muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jalla dapat kita langsungkan lagi pengajian kitab fiqh manhaji merujuk kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Semoga kita dapat memperkemaskan lagi masa ke semasa akan asas-asas dan perkara yang menjadi tiang kepada agama Islam itu sendiri. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, juga Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi, Ra'sul Amri al-Islam, iaitu induk dan kepala yang paling utama bagi sesuatu perkara itu ialah agama Islam. Wa amuduhu, dan juga tiang yang menjadi tunggak utamanya pula ialah as-salah, tiangnya ialah sembahyang. Wa dhiwatu sinamihi, ataupun kemuncaknya ialah al-jihad, dan kemuncaknya ialah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-salah yawman baina ashabihi, bahawa Rasulullah menyebut tentang perihal sembahyang pada suatu ketika di kalangan para sahabatnya, di mana Rasulullah mengajak para sahabat dengan berkata, man hafadha 'alaiha, siapa yang menjaga sembahyang, kanat lahu nur, maka baginya Allah berikan kepadanya cahaya, wa burhan, dan juga bukti, wa najah, dan juga keselamatan yaumul qiyamah. Apa fungsi salat itu? Iaitu cahaya, bukti akan keimanan. Kerana beriman dan mengakui Allah itu ada, kalau tak sujud kepada Allah, apa arti dia mengaku dia Muslim dan mukmin tapi dia tidak pernah sembahyang? Bukti bahawa dia itu Muslim dan mukmin kepada Allah ialah bersujud dan rukuk dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah baginya cahaya, bukti, dan yang kedua najat, iaitu kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan pada hari akhirat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, siapa yang tidak menjaga sembahyang, lam yakul lahu nur, tidak akan ada baginya cahaya, la burhan, tidak ada bukti akan keimanannya kepada Allah, wala najah, dan tidak ada selamatnya di negeri akhirat. Wa husyira yaumal qiyamah, maka dibangkitkan di hari kiamat, ma'a Fir'aun, bersama dengan Fir'aun, wa Haman, dan juga menterinya Haman, wa Qarun, dan juga Qarun, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Dalam satu riwayat lain, wa Uqbah bin Abi Mu'ayth, wa Uqbah bin Abi Mu'ayth, itu yang meletakkan perut-perut unta dan tai-tai unta di atas belakang Rasulullah dan menentang Nabi yang bersolat, itu namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Maka sesiapa yang tidak menjaga sembahyang bersama-sama dengan hak penentang solat Rasulullah SAW di negeri akhirat nanti, dia masuk geng itu.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan perbicaraan kita berkenaan dengan syarat. Syarat itu ialah perkara yang dengan adanya syarat maka menjadikan perkara itu sah dan menjadikan perkara itu terpakai, sedangkan ia bukanlah satu bahagian daripada sembahyang. Bermaksud syarat sah sembahyang ialah suci diri daripada hadas kecil dan hadas besar. Tetapi suci diri daripada hadas kecil dan hadas besar bukanlah rukun-rukun sembahyang. Dia ialah luar daripada aktiviti sembahyang. Tetapi sembahyang itu tidak akan dikira sah dan tidak akan diterima melainkan dengan suci terlebih dahulu diri daripada hadas kecil dan hadas besar. Perkara yang berkaitan dengan hadas kecil dan juga hadas besar, perkara itu tidak dilihat dan tidak dapat dikesan akan materialnya dan objeknya. Ini tidak ada. Orang yang kentut, orang yang buang air kecil, maka dia dipanggil hadas kecil. Orang yang buang air besar pun dikira hadas kecil juga. Namun orang yang dalam keadaan iaitu haid, dalam keadaan iaitu janabah ataupun bersama dengan isterinya ataupun bermimpi keluar air maninya, maka itu dikira hadas besar. Walhal perkara itu bukanlah perkara yang melekat pada badannya, tapi perkara itu terjadi. Dan perkara yang merupakan perkara yang dikira sebagai tersirat di sebalik dirinya itu dipanggil hadas kecil atau hadas besar, hanya boleh diangkat dan dinyahkan. Angkat itu maknanya dibuangkan dan ditiadakan dengan mengambil wuduk bagi hadas kecil dan juga melakukan iaitu mandi wajib bagi hadas besar. Walhal waktu berwuduk tidak ada kena-mengena pun dengan membasuh bahagian kemaluan yang mengeluarkan titisan kecil. Tidak ada pun dalam rukun-rukun berwuduk ialah membasuh bahagian kemaluan. Tidak. Ini menunjuk kata bahawasanya wuduk itu dapat mengenyahkan hadas kecil, tetapi bukanlah dia membersihkan bahagian yang bernajis itu. Dia tidak. Itu yang dipanggil suci diri daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu tajuknya berbeza dengan tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua adalah suci badan daripada najis. Saya nak ulang balik. Suci badan daripada najis dan kotoran, seperti kencing yang melekat pada kemaluannya. Sebab itulah Rasulullah bersabda ketika melalui kubur yang Rasulullah Allah angkatkan hijab dan Allah memperdengarkan bunyi raungan dan laungan orang yang menjerit-jerit kesakitan, dipukul dan diazab kerana tidak menjaga kencingnya, dan menitiklah kencingnya itu ketika dia sembahyang. Lalu dia sembahyang dalam keadaan tidak termakbul. Ada orang hanya ingin menyelesaikan sembahyang, tetapi dia tidak mengambil berat akan termakbulnya salat itu. Dia mengambil kira untuk nak bagi selesai je. Lega sembahyang dah. Tapi dia tidak mengambil kisah dan tidak merasa bimbang sembahyang ini diterima atau tidak. Maka disebabkan itulah kencingnya pun tidak dijaga betul-betul. Dia kencing dalam toilet dalam keadaan dia membuka dia punya zipnya dan dia pancut di bahagian tempat singki yang dia dalam keadaan berdiri. Dia terpercik pada seluarnya dan dia tahu memang terpercik pun. Memang dia tahu kena buat seluar itu. Dia kena, memang kena. Kata tak apalah, halal lah, takkan tukar pula, takkan pakai kain pula, susah. Pakai je lah, sembahyang je lah. Kadang-kadang dia sembahyang je lah. Walhal kadang-kadang kain pelekat dia kecium ni bau kencing lah. Memang dia tahu bau kencing tu. Dan dia tahu dia semakin berusia, dia semakin mengalami transformasi. Dirinya dahulu bukanlah sesegar dahulu. Dirinya sudah bergoyang-goyang bentuk dah.
sakit dah pinggang, macam-macam dah mari kan. Oleh demikian kencingnya juga tidak seperti zaman muda-muda dulu. Sekali kencing puas. Pokoknya bila dia semakin berusia, prostatnya ada masalah, sudah sempit, dan menyebabkan bila dia kencing, bangun-bangun dia rasa nak terkencing lagi. Letak kepala nak tidur, setengah jam, pergi belayar pula, kencing lagi. Kemudian duduk setengah jam, seketika tiba-tiba dia rasa nak kencing, pergi belayar lagi, kencing lagi. Gerak kencing rupanya. Rupanya prostatnya sudah sempit dan mengakibatkan dia punya kencingnya tidak habis dan tidak puas. Oleh demikian saya dah berpesan bahawasanya cara yang ulama dan fuqaha menyarankan berdasarkan juga nas-nas bahawa orang yang dilanda dengan ujian berpenyakit kencing tidak lawas, hendaknya dia itu ketika azan berkumandang kencing, basuh kencing, balutkan kemaluan, berwuduk dan sembahyang. Sembahyang hanya boleh dipakai untuk untuk sekali balutan itu saja. Kemudian untuk sembahyang yang berikutnya macam itulah juga. Balutan tadi dibuang, kemudian dia kencing semula ke, ataupun dia balutkan sesudah dia basuh kemaluannya itu, dan dibalutkan, dan juga dia berwuduk dan dia sembahyang yang berikutnya. Andai kata kencingnya itu menitis dalam balutan kemaluannya itu berbentuk kain, pada asalnya disebut kain, ataupun mungkin kalau emergency case sangat dia jumpa tisu yang agak kasar dan agak tebal dan dia balut. Sekadar-kadarnya lah balut itu, tidaklah begitu tebal sangat dan tidak terlalu nipis sangat, sekadar-kadarnya. Jangan sampai satu gulung tu di bantainya. Allah Akbar. Selesai satu gulung, gemuk ke dempol pula seluarnya, nampak lain pula awak, gemuk pelik tu. Rupanya satu gulung diselesaikan. Habis satu gulung masjid punya tisu. Satu balutan, dua balutan memadai dah. In case kalau sekiranya kencing itu menitis, dia akan menitis dalam iaitu balutan, dan tidak mencemari pakaiannya dan tidak mencemari tubuhnya. Dia masih lagi menitis pada balutan itu, maka dia sudah berikhtiar, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah mastata', setakat yang kau mampu. Dia takat mampu itu je. Yang masalahnya kadang-kadang dia pakai keblekat je, dan dia tahu dia berpenyakit kencing tidak lawas, dia tak pakai spender pula, kan? Menitik pula, dan mungkin menitik kena ke dekat gagal lagi, menitik kena ke sejadah tu. Kan tengah berdiri kan, tengah berdiri, dia boleh menitik. Kadang-kadang dengan batuk dia boleh terkencing tuan. Orang yang terbatuk tu ceng, dia terbatuk pula. Sambil dia terbantu tu, sambil dia terpancing kencing pula. Ujianlah kanak-kanak kita ni, kadang-kadang betul lah. Semakin berusia, semakin tidak terkawal akan kencing kita. Tak dandan nak kencing dah. Kan? Itu menunjuk kata bahawasanya badan kita hendaklah dipelihara daripada kotoran dan najis. Yang ketiga, iaitu yang dimasukkan kebersihan dan taharah, baju daripada najis. Yang keempat, dipastikan tempat sembahyang itu suci daripada najis. Saya ulang balik, listkan balik. Dulu kita sembahyang, kita baca, kita ulang balik. Dan suci tempat sembahyang iaitu di antara tempat kakinya berqiyam sehingga dahinya bersujud, maka itulah sempadanan untuk dia dikira kawasan yang pastinya hendaklah dibersihkan. Kalaulah sekiranya ada kotoran dan ada bau-bau yang menunjuk kata bahawasanya ada kesan-kesan kucing dan seumpamanya, maka hendaklah dia berpindah di tempat yang lain. Dia kena berpindah di tempat yang lain. Mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahawasanya tai-tai burung itu juga dikira sebagai najis mutawassithah. Berbeza dengan mazhab Ahmad bin Hanbal, anak murid kepada mazhab
Al-Murid kepada Imam Syafi'i berpendapat dengan pendapat yang agak berbeza. Namun demikian tidak perlu dipersalahkan mazhab Hambali ini, bahawa mazhab Hambali berpendapat bahawa binatang yang dimakan dagingnya adalah najisnya tidak mencemari seseorang itu, tidak mencemari. Najisnya itu tidak tercemar dan tidak digolong sebagai najis mutawassithah. Najisnya itu tidak memberi kesan kepada, iaitu kekotoran pada badan ataupun pakaian ataupun kapal, tidak. Melainkan binatang itu tidak dimakan. Kucing tidak dimakan, ya, kucing tidak dimakan. Kucing kalau kencing maknanya najis. Orang tidak dimakan orang itu, maka kencingnya dan najisnya ialah najis. Tetapi burung merpati boleh dimakan, maka burung merpati tahi-tahinya yang mengenai kapal tidak dikering pun boleh diangkat-angkat, disapu-sapu, dan itu sudah pun memadai. Kalaupun dalam keadaannya dia itu sembahyang di atas ketulan-ketulan burung merpati punya tahi itu, yang sudah pun menjadi ketulan-ketulan yang kering, itu juga diharuskan mengikut fahaman mazhab Hambali di Arab Saudi. Sebab itu ada sedikit bezanya di antara mazhab Hambali di Arab Saudi dengan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya walaupun binatang itu halal dimakan dan boleh disembelih dan dimakan, tetap najisnya dikira kotoran dan tidak boleh kena kepada kapal yang suci. Mutawassithah, najis mutawassithah. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan ia sebagai suatu perkara yang dimaafkan, dikira sebagai suatu perkara yang dimaafkan. Buktinya dia berdalilkan Nabi telah pun menyarankan kepada satu kabilah yang mengadu sakit dan penyakit itu, disarankan oleh Rasulullah untuk mereka meminum, iaitu daripada air kencing unta, air kencing unta. Dan rupa-rupanya seorang doktor namanya Dr. Fatin daripada Universiti Riyadh telah membuat kajian, memang benar-benar kencing unta itu mempunyai bahan dan unsur-unsur yang boleh mengubat dan merawat penyakit leukemia. Penyakit leukemia, ya, penyakit leukemia. Pelik kan? Sedangkan dia najis, tetapi rupa-rupanya masih ada di sebalik, kita katakan, saki-saki baki dan juga sisa-sisa yang menjadi tumbuhan dan pembuangan daripada unta itu membawa faedah dan kebaikan kepada manusia. Kalaulah dia punya lemak aja, dagingnya, tulangnya, telah betul lah, susu dia kan memang bagus lah. Tapi sampai kepada kencingnya itu juga boleh memberi faedah dan dijual. Tuan-tuan dengan pelik, kadang-kadang dijual di ladang-ladang dan tempat ternakan unta, itu kencing unta. Dan daripada dalil inilah menunjuk kata bahawasanya unta itu boleh dimakan dan kencingnya itu juga dibenarkan oleh Rasulullah untuk satu kabilah ini untuk meminumnya, Oleh demikian mereka berucap, kalaulah dia itu najis, tentulah Rasul tidak suruh meminum daripadanya. Itu hanya kita membuka minda kita. Bukan saya ingin menyebabkan kita ini seolah-olah menjadi, orang kata, dilema dan menjadi ucap-kacir pula kita punya mazhab Syafi'i, tetapi sebagai membuka minda bahawa di sana ada pahaman dan qaul-qaul yang agak berbeza, dan kita seharusnya ada juga minda yang agak terbuka menghadapi Ahlussunnah wal Jamaah yang berbagai-bagai mazhab, yang berbaki tiga lagi, itu Hanafi, Maliki dan juga Hanbali. Kita ialah mazhab Syafi'i, dan semua mazhab yang empat itu ialah di bawah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita diberikan ingat bahawa hendaklah kita moga-moga bersama-sama dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak mengikut Syiah dan tidak mengikut kumpulan-kumpulan yang Qadianiyah dan seumpamanya. Ya, betul. Jadi setakat mazhab Hambali, mazhab Hanafi itu tidak mengapa.
Kemudian pergi kepada perkara yang selepas daripada tajuk suci ataupun taharah. Yang kedua syaratnya ialah mengetahui masuknya waktu. Ini tajuk yang berikutnya pula sekarang. Tajuk yang baru, mengetahui masuknya waktu. Mengetahui masuknya waktu itu, yakin akan masuknya waktu, dan hendaklah dia itu dengan berpandukan kepada 3 cara, 3 wasilah. Kalaulah dia tidak tahu masuk kata masuk lagi waktu, dia tidak boleh sembahyang, melainkan dia ada 3, iaitu asas untuk dia itu bertindak dan memahami bahawa, meyakini bahawa sembahyang itu sudah pun masuk waktunya. Yang pertama ialah ilmu yang yakin, iaitu dia lihat matahari memang betul-betul terbenam, sah, betul lah, memang kita benam dah, maghrib itu, ataupun dia nampak memang fajar itu memanjang cahayanya di ufuk timur, maka itu sudah sah, subuh itu sudah menjelang. Dia ada kayu dan dipacakkan kayunya itu. Apabila bayang-bayang itu sudah melebihi daripada sentimeter bayang-bayang objek itu, ataupun objek itu 10 cm, bayang-bayangnya sudah melebihi daripada 10 cm, sudah masuk waktu asar. Sudah masuk waktu asar. Apabila bayang-bayang itu sudah mencondong ke arah timur, bermaksud matahari sudah berada di barat dan bayang-bayangnya sudah pun menghala ke arah timur, bermaksud zuhur sudah bermula. Orang yang kampung, orang-orang yang biasa dengan alam ini, kadang-kadang dia main gitu je. Dia tidak payah pakai kalender ke takwim ke, tak payah pun. Dulu pertama-tama orang-orang yang pergi pantai nelayan, dia tak pakai takwim pun. Dia sebenarnya kita kalau tengok handset lah, tengok takwim lah, dia kata dah masuk waktu ni. Dia tahu lah, dia yakin betul. Kadang-kadang dia keluar sikit, dia pacak je. Dia pacak kayu, tahu lah, masuk waktu, dia sebenarnya. Maknanya dia yakin, ataupun dia berisytihat. Dia berisytihat bermaksud dia sudah pun nampak, oh ini dah tanda-tanda sudah menjelang maghrib ataupun gelap dah ni, maka dia sudah pun percaya dengan penuh yakin ataupun dengan isytihadnya bahawasanya masuknya waktu solat tertentu. Ataupun dia tengok orang ke sembahyang, ataupun azan ke, ataupun orang sudah pun mulai sembahyang, maka dengan demikian dia ikut je, dia tak tahu masuk waktu tidak masuk waktu, tapi dia tengok orang pakat dah mula dah susun saf dan iqamat sudah pun dimulakan, maka dirawat dan rehat surah contohnya. Dia kata, ada pakat iqamat, maknanya masuk waktu lah. Tak payahlah dia tanya pula masuk waktu tak ada masuk. Dia taklid sudah cukup, dia mentaklid dan meniru je. Ataupun dia meyakini bahawasanya mereka tidak akanlah sembahyang kalau tak masuk waktu, ikut je lah, tak payah dia. Tengok-tengok orang sembahyang, tengok lagi takwim, tak payah, percaya je lah. Sahabat-sahabat itu mungkin ialah sahabat-sahabat yang benar, maka ialah dikira sebagai langkah dan wasilah untuk mengetahui masuknya waktu. Orang yang sembahyang di luar waktu ataupun sebelum daripada masuk waktunya, maka salatnya itu dikira sebagai batilah ataupun batallah sembahyangnya, dan wajib untuk mengulangnya semula. Sama ada lebih-lebih lagi lah kalau dia sengaja. Dia tahu sembahyang maghrib masuk 7.20 contohnya, dia sembahyang 7 subuh. Dia tahu 7.20 masuk waktu hari contohnya, 7.15 dia makan korma dah, nak buka puasa. Suka saya nak makan awal. Larat nak tunggu lama. Di main gitu je. Larat nak tunggu. Alah 5 minit je lah. Bahalal je lah, main bahalal. Lama-lama dia telah pun dengan yakinnya
melakukan perkara sebelum daripada masuk waktunya, iaitu berbuka puasa ataupun bersalat maghrib, maka hukumnya ialah puasanya batal. Dan kena ulang balik puasanya. Kena ulang balik puasa. Kerana asal hukumnya ialah masih lagi asar, sehinggalah diyakini masuknya maghrib, dia kena kembali kepada asal. Al-aslu baqa'u syai' ala ma kana. Asal itu ialah kembali kepada maghrib, kembali kepada asalnya, bukanlah maghrib lagi, kecuali memang yakin tenggelam dah matahari, barulah boleh dihukum maghribnya. Sama ada dia itu sengaja ataupun dia itu berisytihat. Dia berisytihat, masuk kok maghrib, gelap lagi, sembahyang Allah, dia bersembahyang, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun mungkin tengah-tengah sembahyang lah, tengah-tengah rukuk, tengah-tengah dia sembahyang qiyam, tiba-tiba baru dengar azan. Allah, dia terdengar azan ketika dia melakukan sembahyang maghrib. Azan itu pula sampai orang kata berbagai-bagai sudut. Dia bertaman ni pun ada, taman sana pun ada, berbagai-bagai arah. Dengar, confirm dia punya sembahyang itu belum pada waktunya maghrib. Apa hukumnya? Dia kena bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batalkan balik, batalkan, cancelkan balik sembahyang yang sudah pun batal itu. Kemudian jawablah azan saya. Janganlah dan jawablah azan, bukan ada azannya, jawab azan. Kemudian sembahyang semula, sembahyang balik. Berbeza dengan hukum yang saya ingin menyebutkan, berbeza dengan orang yang sembahyang, dia berisytihat. Tadi orang itu sembahyang berisytihat, masuknya waktu maghrib ataupun waktu asar atau waktu apa-apa, tetapi lepas-lepas dia sembahyang, tiba-tiba didapati waktu belum masuk, maka sembahyang itu dikira batal, walaupun isytihat. Adapun orang yang berisytihat, dia tidak nampak arah kiblat, dia masuk surau, rawat dan rehat, dan didapati tanda dan panah untuk arah kiblat tak ada. Tengoklah siling tak ada pula, atas kapet pun tidak ada, selok-selok kapet pun atas lantai tak ada juga. Tengok-tengok, ada sejadah yang ditinggalkan dalam keadaan terlipat di muka. Itu yang ni bahawa apa? Dia kira terlipat itu dan dia selok buka, dia kira ya ni lah arah kiblat. Sembahyang Allah. Sampai rakaat yang kedua, tiba-tiba masuk jemaah. Dia kata, Syekh, silap pun. Ni arah kiblat belah kanan. Belah kanan, bukan belah tu. Tolong dia pusingkan sebelah kanan. Contohnya, kalaulah dia itu ilmunya ada, mengaji pun mengaji, ikut kuliah, tentulah dia tidak akan menentang dan mengingkari perbuatan orang mencegah kemungkaran itu. Kerana sembahyang tidak menghadap kiblat ialah mungkar dan salah. Maka hendaklah dia rela dan redha dia itu dipegang untuk dihalalkan ke arah kiblat yang betul. Tapi hal jenis tak nak mengaji dan tak mau terima teguran dan nasihat, disigurnya ke Allah pula. Aku tersembahyang kacau. Walhal kita pun kena berhikmah. Kalau nak pegang dia, jangan pegang terus tu. Tak. Kita pun kena bagi tahu, Syekh, silap ni kiblat belah ni, kiblat belah kanan ya. Kita pun kena susulkan dengan informasi juga. Kalau tidak, dia pun terkejut. Pasal-pasal siapa nak pegang dia kan, maka dia hendaklah jelaskan juga. Dan ataupun dia dah sembahyang sampai bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia berzikir, Astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai duduk menghadap ke arah tu. Lepas dia nak doa tu, tiba-tiba datang sejemaah. Jemaah tu pun ada lah bila dia dengan tu imamnya dengan jemaah dia, Allah menghadap ke arah yang lain. Dia pun malu-malu gitu, Allah pun menghadap ke mana. Rupanya dia ada tengok, memang kat dinding tu ada. Dia duk cari atas ke lantai lah, atas bumbung, dinding tu ada, kat dindingnya ada.
Ada orang conteng dia punya arrow arah kiblat tu kat dinding rupanya. Ada juga yang gitu. Dia tulis arah kiblat tu kat dinding. Tulis gitu. Rupanya bukan di atas sini, bukan atas lantai. Rupanya kat dinding. Kalau main dia tengok atas, dia tengok bawah, rupanya kat depan dinding tu je. Dia dah menghadap ke arah kiblat yang silap. Adakah dia kena pula ulang balik? Dah dia beristiad menghadap kiblat tu, dia tidak perlu ulang pun dah. Berbeza. Kalau sembahyang sebelum masuk waktunya, kalaulah dia tersilap dan didapati bahawa sembahyang tadi belum masuk waktunya, dia kena ulang balik. Tetapi kalaulah dia telah beristiad menghadap ke arah kiblat yang disangkakan itulah yang betul, sesudah dia sembahyang didapati bukan itu kiblat yang betul, adakah perlu ulang? Tak perlu ulang pula. Arah kiblat tidak perlu ulang. Itu perlu kita ambil perhatian dalam bab ini. Kemudian perkara yang kedua tadi kita dah sebut, iaitu mengetahui masuknya waktu. Yang ketiga, menutup aurat. Ini syarat yang ketiga. Syarat sah sembahyang ialah menutup aurat. Apa itu aurat? Aurat itu ialah segala yang mana wajib ditutup dan diharamkan untuk melihatnya. Maknanya setiap yang wajib ditutup, anggota badan yang wajib ditutup dan haram untuk memandangnya. Bagi sempadan aurat lelaki di dalam sembahyangnya ialah daripada pusatnya sehingga ke lututnya, termasuklah pusat dan termasuklah lututnya sekali. Oleh demikian, pakai itu biarlah panjang sikit, jangan ngam-ngam saja. Kerana dia pakai seluar Hawaii pada berlaku pelancong daripada negara Arab, sembayangkan surau di pantai Chenang Langkawi, dia pakai seluar Hawaii. Terkejut semua. Arab ni kadang-kadang kalau berani dia berani suruh. Kalau yang bukan-bukan tu, dia terlalulah pelik dan bukan-bukannya, sehingga akan pakai seluar Hawaii. Dan ini juga diberikan peringatan. Perlu ada juga di surah etika pakaian menutup aurat bagi kaum lelaki juga ketika bersolat. Sebab terjadi ada yang memakai seluar jin dan dia memakai t-shirt yang agak singkat dan sentot pula. Dia punya baju dia tu boleh dia boleh, orang kata, tiba-tiba terselak semasa dia sujud tu. Semasa dia sujud, tiba-tiba nampak punggung dia pula. Ada jenis orang yang suka memakai seluar yang agak, dia panggil seluar yang agak londeh-londeh gitu. Dan muncullah juga dia pakai pula cover di dalamnya ialah underwear. Underwearnya bercorak-corak pula. Ini terdapat di kalangan fashion pelajar-pelajar yang foreigners, terutama sekali daripada Afrika. Tu yang pakai kenal nak tengok. Kenal tengok underwear. Dia sengaja pakai seluar jin yang agak meleweh-leweh dan yang agak londeh-londeh, leweh dan londeh. Dan kadang-kadang sampai meluncur sampai ke bawah, nampak sepeda je. Ingat, kok ada darah aja yang orang begitu tertarik tengok dia. Kadang-kadang Afrika pun orang suka tengok. Comel nampak duit. Itulah yang baru-baru ni tiba-tiba terjadi. K-pop punya penyanyi itu dipuja, dan malangnya pula ia berlaku di tengah-tengah dan masih berbaki Rabiul Awal, bulan kelahiran dan penghormatan junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Adalah amat kita kesali sungguh-sungguh lah terdapat di kalangan remaja dan juga kaum muslimin dan perempuan remaja perempuan ini terlampau fanatik dan terlampau begitu obses kepada penyanyi yang mereka gila-gilakan. Mereka terlampau
memuja penyanyi itu bagaikan nampak penyanyi itu sudah begitu suci di hadapannya, suci, wajahnya begitu menyebabkan dia itu sudah pun hilang, dan akhirnya rela pula untuk dipeluk dan disentuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan kata kepok yang suci mulia, mukanya mungkin bersih betul, nampak comel kot, tu yang dia kata nampak kot. Tu imam ke atau bukan boleh pegang dan darah orang ke, bukan. Tidak boleh. Ajnabiyah tidak boleh memegang dan tidak boleh menyentuhnya. Apatah lagi kepok puluk itu, lagi dah tak boleh. Penyanyi K-pop itu pula yang tiba-tiba dia sanggup untuk dipegang dan dipeluk. Dan tiba-tiba ada pula komentar yang ini berbahaya kalau sekiranya pihak yang berwajib silalah memberi satu orang kata kenyataan dan satu panduan dengan segera. Kalau tidak, rupa-rupanya Facebook itu akan menjadi satu majlis fatwa mereka kemasaan pula. Semua pakat nak bagi ulasan dan komentar dan memberi dia punya qaul dia. Lalu timbullah pula qaul yang menyatakan dalam bentuk video, iaitu terjadinya berpeluk dan dipeluk oleh K-pop itu adalah dengan keizinan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia boleh lapikkan lagi. Kalaulah Allah tidak mengizinkan, tentulah tidak terjadi berpeluk dengan K-pop itu. Maknanya Allah telah mengizinkan perkara itu terjadi untuk pengiktibaran dan ada hikmah di sebaliknya. Sempat lagi dia berhujah bahawa ia berlaku dengan keizinan Allah SWT. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hendaknya kita faham bahawa berlakunya perbuatan baik ataupun buruk adalah dengan kebebasan yang Allah berikan. Ya, mungkin dalam satu bahasa kita boleh katakan ia ialah dengan izin Allah juga. Tetapi kalaulah salah diayatkan dan salah diterangkan, dia itu akan membawa kepada makna keizinan itu satu keharusan dan halal. Oleh demikian, perbuatan seperti maksiat, dosa dan mungkar, kita tidak boleh berkata saya mencuri dengan izin Allah SWT. Kerana berlaku di zaman Umar pun, seorang pencuri itu ditangkap dan ketika disoal siasat, dia akhirnya memberi alasan, saya mencuri dengan sebenarnya dengan sebab Allah mentakdirkan saya pencuri. Allah yang mentakdirkan saya mencuri. Akhirnya dia bukan sekadar dipotong tangannya, dia akhirnya sampai kepada dihukum bunuh. Kerana songsangnya akidah dan songsangnya i'tiqadnya kepada Allah yang mentakdirkan dia yang buat jahat. Seolah-olah Allah menjabariyahkan dia dengan terpaksa dia buat benda maksiat itu. Ini pemikiran Jabariyah dipanggil. Jabariyah ialah kita tidak ada kebebasan untuk memilih. Walhal Allah menyebutkan wa hadainahu najdain, dan kami memberikan kepadanya dua jalan untuk dia pilih, jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Apabila dia memilih jalan yang buruk, maka ia adalah kehendak dia sendiri dan kebebasan. Kita beri laluan untuk azan. Kalau insyaAllah selepas azan insyaAllah kita akan sambung sekolah berkenaan dengan syarat-syarat solat insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga kita sebutkan tadi ialah menutup aurat, dan aurat lelaki ialah seluruh sepadan di antara pusatnya hinggalah kepada lututnya. Dan ia adalah pendapat yang muktamad juga, pendapat yang paling kuat dan rajih dalam masalah ini. Dan termasuklah juga di luar sembahyang, bagi lelaki itu adalah menutup di antara pusatnya dan lututnya. Itu yang lebih kuat. Walaupun ada qaul yang lain mengatakan bahawa ujung paha itu tidaklah termasuk dalam aurat, berdasarkan hadis di mana Abdullah bin Abbas telah pun menaiki unta, membonceng di belakang Rasulullah dan terselak akan ujung paha, bukan pangkalnya, ujungnya itu, iaitu atas sikit berlutut, dan terlihatlah akan paha Rasulullah di ujungnya itu yang putih melepak. Lalu ada pendapat dan qaul yang menyatakan bahawasanya bahagian atas sedikit daripada lutut itu adalah dikira sebagai bahagian yang dimaafkan, dan boleh dia memakai seluar yang agak, kita katakan yang agak lapuk, sehinggalah sekadar-kadar di atas lututnya. Ada yang berpendapat sedemikian, tetapi jalan selamat dan jalan khuruj keluar daripada khilaf, lutut masuk ataupun lutut tak termasuk, lebih baik kita berpegang lutut masuk. Sebab itu yang lebih masyhur, yang lebih rajih. Macam inilah kalau kita nak sapu sikit jadi kepada kepala kita ketika berwuduk, ataupun nak sapu semua, sapulah semua. Itu lebih afdal, kerana itu keluar daripada khilaf. Oleh yang demikian, hendaklah kita mengambil jalan yang lebih orang kata yang lebih aman dan lebih meyakinkan. Pun begitu, tidaklah wajar dan tidaklah bersopan pula kalau orang itu hanya sembahyang dengan menutup ngam-ngam saja di antara pusatnya dan juga lututnya. Benar-benarlah mentang-mentang mengaji malam ni pusat ke lutut, betul-betul dia praktik. Mayang subuh esok, tengok mayang kat rumah ke apa, dia betul-betul pakai yang dekat macam kemban-kemban gitu je. Allah Akbar. Mayang kat rumah kadang jadi tu kan, pakai gam lekat kemban kan? Yang angkat atas sikit, gulung-gulung, tutuplah di bawah lututnya, dan juga angkat atas sikit daripada pusat, dia pun semayang. Ya memang sah, tetapi nampak bagaikan, ya Allah, bakhil sungguh dia tidak berpakaian di hadapan Allah SWT. Tidak begitu dia itu beradab, dan tidak betul-betul dia bersungguh-sungguh untuk, maknanya mempersembahkan dan mempamerkan akan pengabdian dan kebaktian dan kepada Allah SWT. Malulah sedikit di hadapan Allah SWT dengan tutup, dengan berpakaian yang lebih bersopan di hadapan Allah SWT. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, iaitu suratul Al-A'raf 31, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, ambillah perhiasan kamu ketika kamu datang masjid. Berkata Abdullah bin Abbas, yang dimaksudkan perhiasan inilah ambillah pakaianmu, pakailah pakaian. Dan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah pula, Rasulullah bersabda, la tuqbalu salatul haid illa bi khimar. Tidak diterima sembahyang perempuan yang sudah haid. Perempuan yang haid ini maknanya yang sudah baligh, illa bi khimar, kecuali dengan menutup, dengan auratnya ditutup. Khimar itu dia perkataan khamara. Khamar itu bermaksud menutup. Sebab itu dipanggil arak itu sebagai khamar, kerana dia menutup akal daripada
menyinari akan kepalanya dan mindanya untuk menunjukkan jalan yang betul. Sebaik saja dia minum banyak alkohol, akhirnya dia itu mabuk dengan kata yang lain ialah tertutup akan kewarasan akalnya. Tertutup sudah. Dia akan melihat nenek yang sudah tua itu macam anak dara pula kadang-kadang. Dia yang sudah mabuk, kadang dia itu nampak jalan yang dalam keadaan yang luas terbentang, sedangkan jalan itu sesak kami. Alkohol ke, ataupun ekstasi ke, ataupun yang memabukkan, setiap yang memabukkan, ketum ke pun kalaulah dia buat yang bukan, kadang-kadang ketum itu asalnya boleh kalaulah diminum hanya untuk mencerdaskan dan melancarkan darah, tetapi dicampur pula dengan ubat gegat lah, ubat nyamuk lah, buku 100 plus pula, campur tu yang jadi bengong. Kalau Allah dicampur aduk menyebabkan dia hilang akan kewarasannya, maka itulah yang dipanggil khamar. Itu yang dipanggil khamar. Dengan sebab itulah mazhab Hambali sedikit berbeza dengan mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa diharam arak itu kerana najisnya. Berbeza dengan mazhab Hambali mengatakan diharam arak itu kerana kemabukannya. Justru ia akan memberi satu impak dan implikasi yang berbeza. Di negara-negara Arab dan Timur Tengah, mereka memakan perfum untuk pergi ke sembahyang dan untuk bersolat biasanya, perfum. Walaupun dia itu alkoholik punya dan ada alkohol, pakai macam biasa tu. Kerana mereka beretikat dan mereka bermazhab bahawa alkohol itu diharamkan bukan kerana najisnya, kerana mabuknya. Sebab itulah bila ayat pengharaman arak itu turun, para sahabat tuang terus tong-tong itu yang berisi dengan arak dan tunggang sehingga menyebabkan banjir di jalan-jalan dan lorong-lorong di kota Madinah. Andai kata arak itu adalah najis, kenapakah dibanjirkan najis itu ke lorong-lorong di Madinah? Tentulah para sahabat tak akan membanjirkan najis itu di lorong-lorong ke rumah orang. Ini yang dipegang oleh mazhab Ahmad bin Hanbal. Tetapi macam saya katakan tadi, pegangan di Malaysia, di tanah air, di Nusantara, di Melayu, kawasan Melayu kita ini, alkohol ialah najis, arak itu ialah najis. Bermaksud kalau dia meniti kena kat baju kena cuci. Itu sebagai untuk kita memahami dengan open minda kita, dengan minda kita yang agak terbuka, dengan kita mudah kadang-kadang mungkin menyesatkan dan menyalahkan kadang-kadang saudara dan sahabat kita mungkin daripada Arab yang sedikit berbeza pahaman dalam hal berkenaan dengan penggunaan wangian yang ada alkohol itu, kerana ada khilaf di situ. Tetapi kalau nak ditutupkan isu ini, saya menutupnya dengan berkata, kalau kita ada dua option, sama ada perfum yang ada alkohol dengan perfum tidak alkohol, lebih baiklah kita pakai perfum yang tidak ada alkohol. Lebih baik kita pakai perfum yang tidak ada alkohol, itu lebih baik lagi lah. Walaupun begitu, pendapat yang dipegang oleh anak murid kepada Imam Syafi'i mengatakan alkohol itu bukanlah diharam kerana kotoran dan kenajisan, tetapi kerana dia itu memabukkan saja. Sebab itulah tidak dikata pun air ketum itu najis. Air ketum najis tak? Tetapi dan tuak itu tidak dikata najis. Tuak itu tidak najis. Kalau tuak pun kena pun dia, kita takkanlah kena cuci dengan sabun apa, tak, dia bukan najis. Tetapi dia itu hanyalah dikira sebagai memabukkan. Dia memabukkan. Air ketum bukan najis, tetapi air ketum itu memabukkan. Pertama kalau dos yang berlebih-lebihan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan lagi, tidaklah diterima sembahyang perempuan yang sudah mukallaf dan haid itu kecuali dengan ditutupkan seluruh tubuhnya. Kecuali perempuan itu ada hudud dia, iaitu kecuali mukanya dan telapak tangannya. Itu saja. Yang lain hendaklah ditutupkan. Itu kalau
dia sembahyang hendaklah dipastikan kainnya itu dilabuhkan agar dapat menutup kakinya, dan hendaklah dia itu memastikan juga agar bajunya itu, kain telekungnya itu tidak terlalu nipis dan warnanya tidak begitu terang ataupun jarang hingga menampakkan warna kulit. Kerana menutup aurat juga ialah dengan maksud, iaitu dari segi ketebalannya kenalah tebal, bukanlah terlalu nipis dan menampakkan warna kulit. Kalaulah sudah sampai kepada warna kulit itu kelihatan, maka tutupnya itu tidak bermakna lagi. Ya, warna yang sudah putih dan warna yang sudah pun menampakkan kulit tangannya ataupun kulit kakinya, maka dikira sebagai membuka aurat. Ataupun dia memakai pakaian yang membalut aurat, bukan menutup aurat, membalut aurat pula. Membalut aurat. Kalaulah sesama perempuan tidak mengapa, sesama-sama dia lah, sesama dia. Tetapi kalau dia keluar di khalayak kaum ajnabi, dia itu dilarang. Kalau sesama-sama dia, sebab perempuan sesama muslimat ialah merupakan hudud dan sempadan auratnya ialah di antara dia punya pusatnya sehinggalah kepada lututnya. Itu sempadan untuk sesama muslimah. Tetapi bersopannya tutuplah kan, tutuplah. Begitulah juga perempuan dengan mahramnya, dengan bapaknya, dengan abangnya, dengan datuknya. Maknanya sempadan di antara pusatnya sehingga ke lututnya itu ialah auratnya. Atasnya itu masih dibenarkan kalaulah sekiranya contohnya ia itu tiba-tiba terbuka dan terselak, itu masih lagi dibenarkan dan ia masih dikira sebagai bukan auratnya. Namun demikian disebutkan bisyarat sekiranya tidak ada fitnah. Kalaulah wujudnya fitnah, maka ditutupkan terus. Memang kena tutuplah. Walaupun dia itu merupakan abang ataupun adik lelaki, tiba-tiba dia tengok kakak dia terbuka gitu, lama-lama jadi pelik pula dan boleh menggairahkan, maka wajiblah tertutup. Wajiblah tutup. Kalau tidak jadi sumbang pula. Itu yang berlaku sumbang-sumbang mahram tu, kerana terlalu open sangat. Walaupun memang dalam hukum mekah itu memang sesama mahram antara pusat dengan lutut itu itulah orangnya, atas itu tidak orang. Tetapi kalaulah mengundang fitnah, mengundang sumbang mahram, memang kena tutup belakang sampai ke atas pun tutup. Adapun perempuan dengan wanita yang kafir ialah hendaklah ditutup sepenuhnya tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini menunjukkan bahwasanya asalnya perempuan muslimah tidak wajar pergi ke salon rambut yang digunting rambutnya oleh kaum wanita yang kafir, kerana asalnya kepala dan rambutnya itu tidak boleh dipandang oleh wanita yang kafir. Dan ini juga maksudnya yang sama juga, perlunya salon gunting rambut yang khas untuk kaum wanita muslimah yang dikelolakan oleh wanita muslimah. Dan ia satu kefarduan yang kena wujud dan kena ada dalam masyarakat. Di Kota Warisan di Salam Tinggi dinilai kena ada salon untuk gunting rambut muslimah dan dikelolakan oleh wanita muslimah. Sebab Cahaya Nur Ali yang contohnya yang kafir tidak boleh menjamah dan memegang rambut. Tak boleh sebenarnya. Asalnya tidak boleh itu. Tapi masalahnya kadang-kadang cari dia jumpa pun lain kali suar juga kepala dia. Ulur juga lah kepala dia, sebab tak ada orang lain tak pegang. Bagilah kat orang yang bukan Islam juga. Walhal Nabi sudah menyarankan agar orang Islam juga yang hanya boleh memegang kepala orang Islam, mengelakkan diri daripada fitnah, mengelakkan diri daripada apa-apa.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan lelaki dengan wanita ajnabiyah, lelaki dengan wanita ajnabiyah, maka hendaklah ditutup seluruh tubuhnya. Sepatutnya kalau dalam kitab ini, kalaulah dia dengan wanita ajnabiyah, kalau dengan orang-orang lelaki, sesama lelaki ataupun dengan muslimah yang lain, maka di antara lutut dan juga pusat lututnya. Tetapi kalaulah dengan perempuan yang ajnabiyah, maka lelaki itu hendaklah menutup iaitu keseluruhan tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangannya. Wajah ditutup keseluruhan tubuhnya. Ini menunjukkan bahawasanya pentingnya penutupan aurat, dan tidak boleh sewenang-wenangnya aurat itu dipegang, disentuh dan dicemari dan dicabuli gitu. Dan ini adalah merupakan batas-batas dan hukum-hukum Islam untuk menjaga kehormatan Islam, untuk menjaga kehormatan Islam. Jadi moga-moga kita dapat pelajari dan kita dapat mengamalkannya apabila kita dah tahu hukum hakam ini. Moga-moga kita dapat mempraktikkan juga dalam rumah tangga kita. Ada persoalan dia silakan. Ya. Ya, muka dan telapak tangan itu. Yang dimaksudkan ialah telapak tangan itu, dan telapak tangan dan juga tangan sekali lah. Tangan itu yang atas ni, bukanlah tangan semua. Kafai ini ialah, yang dimaksudkan ialah daripada pergelangan ini sampai kepada jemari-jemarinya. Itu yang hanya dibenarkan. Dan juga mukanya, dan tidak boleh dia itu menutupkan dengan niqab. Dia tidak boleh sembahyang dengan berniqab. Dia tidak boleh sembahyang dengan ditutup betul. Dia kena bukakan. Macam juga orang yang menunaikan haji, dia tidak boleh menutupkan mukanya, dia kena bukakan. Ya, dia panggil kafain. Kafain ini tapak tangan, ataupun tapak tangan yang dimaksudkan ialah kaf ini ialah sendi ataupun bahagian yang daripada antara dipanggil ini daripada sini ialah tangannya. Ini dia punya nak ke bahu dia. Dan ini dia panggil kuq, al-kuq, iaitu dia punya sendi yang memisahkan antara bahagian tulang ini dengan pergelangan tangan ini. Apabila orang itu dihukum dengan hukuman potong tangan, maka dipotong daripada kaf. Kaf ini ialah daripada di sini, daripada bahagian pergelangan ini, dan dibuang ataupun dipotong ataupun dibuangkan kaf itu. Kaf yang dimaksudkan ialah pergelangan itu. Oleh demikian, maksud pergelangan tangan bukan sekadar telapak ini saja, tetapi keseluruhannya. Seperti itu. Dia mungkin nanti akan menyebabkan orang akan tutup tangan ini pula, dan orang hanya boleh menampakkan. Maksudnya kaf ini ialah merupakan tapak tangan, ataupun dia punya tapak tangan ataupun pergelangan tangan. Dia lebih tepat, maksudnya dari tangan sampai ke atas. Jadi pergelangan dan ke atas. Tapak tangan kita. Orang kadang-kadang orang kata nak bagi ni, dia akan bagi satu pelempangan ataupun tamparan itu dengan menggunakan tapak tangan itu. Itu punca had dan sepadan tapak tangan itulah yang hanya dibenarkan untuk dilihat. Bila khitbah ataupun meminang, dibenarkan untuk melihat tapak tangan dan wajah saja. Sebab apa wajah disebut oleh para ulama? Kerana al-wajhu masdarul hub, kerana wajah itu ialah sumber cintanya seseorang lelaki, anak teruna kepada anak dara itu. Kerana sepatutnya dia itu akan menilai cantiknya daripada wajah. Dia tidak
perlu melihat kepada daripada bahagian-bahagian ini. Tengoklah wajah itulah sumber cintanya. Jatuh hatinya sebab dia tengok mukanya. Puncanya dia cinta kepada perempuan itu ialah dengan melihat mukanya. Dia tak akan, dan peliklah kalau orang itu kata saya memang tiba-tiba tengok tangan dia jatuh hati terus, ataupun tengok kaki dia terus jatuh hati, jatuh cinta. Tak, dia sepatutnya jatuh hati dan merasa cintanya kepada perempuan itu bila melihat wajahnya. Sebab itu Rasul membenarkan untuk melihat wajahnya dan juga telapak tangannya ataupun tangannya, kafain. Dibenarkan untuk melihat tangan dengan keadaan di sini je. Bukan semua. Kadang masalahnya itu yang kadang-kadang baju kita, baju perempuan, kadang-kadang dia bila pakai, dia kadang bila dia angkat je, dia senaman apa semua sampai terbuka dan tersedar. Walhal ini sudah dikira aurat. Yang ni bukan aurat, tetapi di sini aurat. Apa yang perlu dipakai? Kadang-kadang dia pakailah inner dia pakailah satu balutan ataupun satu yang boleh menutup. In case kain baju kurungnya itu begitu meloros turun ke bawah ataupun begitu licin yang menyebabkan menampakkan dia punya tangannya sampai ke siku ini. Sebab itulah lebih baik dia tutupkan sedikit ataupun dia pakai juga sebagai satu ini dalaman yang boleh menutup auratnya itu. Kenapa dibenarkan untuk tengok tapak tangan? Kerana tapak tangan itu lambang kepada warna kulitnya dan lambang kepada gemuk ataupun kurusnya. Cukup dengan telapak tangan saja. Bila telapak tangan dia, tangan dan jemarinya itu, telapak tangan dan juga jemarinya itu tiba-tiba begitu subur dan sihat walafiat, maka orang itu pun memang sihat walafiat. Kalaulah kurus je, melidi je, maknanya tuan punya badan memang melidi je lah. Dia tidak akan pernah tiba-tiba gemuk-gemuk kat sini, tiba-tiba badan kurus je. Tak. Dia memang akan selaras. Dia akan selaras, standard. Ni pun gemuk, bawah tu pun gemuk. Atas orang masing-masing. Ada orang yang suka daging, ada orang yang suka tulang-tulang. Ada orang suka tulang, ada suka daging. Macam-macam. Orang suka sup tulang, ada yang suka makan daging. Itu menu makanan. Ataupun dia punya perempuan dia pun lebih bagus itu lah. Ya. Color inner dan juga color kita katakan macam stokin yang terlalu menampakkan warna kulit dia sendiri, maka elakkan daripada warna yang menimbulkan fitnah. Kadang dia jauh lebih menampakkan kegebuan dan warna yang lebih menarik perhatian. Asalnya kulit yang original tak segebu itu, bila dia salut dengan itu nampak gebu pula, lagi menarik perhatian kan. Bila dia balut kaki dia ataupun betis dia naik motor contohnya, dengan memakai stokin dan balutan itu menyebabkan nampak melepok pula, nampak. Ya, nampak berseri dan melepok pula. Lebih baik dia ambil warna-warna yang tidak mengancam. Ya, pastikan inner itu dan stokin itu ataupun dia panggil legging, itu legging yang boleh menutup itu tidak menyamai warna kulitnya. Tebal itu pun satu hal, jangan terlalu nipis kan, dan tidak directly warna macam warna kulit itu. Itu lebih, caranya lebih baik begitu. Hitam itu lebih bagus lagi lah. Kalau hitam lebih baik. Hitam, putih, tak apa. Tapi jangan warna yang tiba-tiba lebih menggembul. Warna kulit dia okey, hitam-hitam ni, tapi dia pakai warna cerah pula. Dia cerah pula. Sebab itu tidak dibenarkan seseorang yang masuk meminang orang perempuan itu, dia tiba-tiba memakaikan dia itu seperti rambut palsu, tidak dibenarkan. Ataupun dia memakaikan apa-apa yang palsu, kerana dia mengabuli mata anak teruna yang ingin meminangnya. Walau dia punya kulit tak seperti itu, tetapi bila dia bubuh dengan sabun itu nampak berseri pula. Bila buka lah, tak macam tu pun.
kita dia tergoda tengok dia punya balutan-balutan itu. Sebab itu Nabi tidak membenarkan orang itu memakai rambut palsu dan memakai apa-apa yang palsu, kerana ia akan menjadi penipuan dalam pembinaan itu. Wallahu a'lam. Cukup sekadar ini saya rasa. Yang baik tentulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekurangan kesilapan daripada kelemahan kita selaku manusia. Dan semoga kita akan bertambah mempelajari dan memperulang-ulangkan juga bab-bab ini. Kadang-kadang perkara ini ialah perkara yang sudah kita tahu, tetapi kita berulang-ulangkan untuk kita memahami perkara yang berkaitan dengan salat. Kadang-kadang ada orang yang sembahyang, dia takbiratul ihram, dia terlupa untuk membunyikan takbiratul ihram. Dia hanya angkat saja. Itu kadang-kadang pernah berlaku di kalangan masyarakat kita. Dia angkat ya, tetapi dia tidak melafazkan Allahu Akbar. Ada orang yang sembahyang, bila baca Fatihah, dia baca Fatihah sehingga saf ketiga dengar. Itu juga mungkin akan mengganggu dan perlu diperingatkan. Karena dia punya bacaan Fatihahnya, dia baca Fatihah sehingga menyebabkan orang terganggu, dan itu kena kurang sedikit kadang bacaan. Ada orang yang baca Fatihah, dia ikut Tok Imam sekali. Tok Imam baca Fatihah, dia baca Fatihah sekali. Dia ada yang macam tu. Dan Tok Imam baca surah lazim, dia pun ikut sekali surah lazim. Rasulullah kata, tidaklah kepada kamu melainkan membaca Al-Fatihah saja, dan seelok-eloknya kamu baca Fatihah sesudah amin, itu baru baca Fatihah. Walaupun membaca Fatihah sekali dengan imam itu tidaklah menyebabkan batal. Ustaz, soalannya, orang kafir tidak boleh menggunting rambut orang muslimah, bagaimana pula orang-orang muslimin? Bolehkah mereka mengguntingkan rambut? Ya, istilah salon yang dikelolakan oleh orang-orang yang bukan Islam, dan kadang-kadang salon unisex yang mengalu-alukan customernya yang muslimah dan juga muslimin. Muslimah tidak boleh pergi ke salon yang dikelolakan oleh itu yang bukan beragama Islam. Hukum asalnya begitu. Tetapi yang realitinya, saya nak katakan, realitinya sebab tidak ada pengelola dan tidak ada pengusaha salon-salon pemuntingan rambut untuk kaum muslimah. Itulah dilemanya dan itulah masalah dan musibah yang menimpa sekarang. Oleh demikian, menjadi kewajipan untuk kaum muslimah juga menguruskan salon yang khas untuk muslimah-muslimah di kawasan ini. Perlu wujudkan, iaitu gunting rambut yang khas untuk kaum muslimah. Sudahlah buka kedai. Ada dah kan? Sekarang ni mana ada dah. Alhamdulillah, kesedaran dah ada. Salat tinggi pun ada, kota warisan pun dah ada. Kalaulah perempuan pun tidak boleh menyerahkan kepalanya kepada perempuan sama perempuan yang bukan beragama, yang sama, yang bukan atau yang berbeza dan berlainan agama, apatah lagi laki diserahkan perempuan bukan Islam untuk gunting rambut. Dia uli kepala lagi. Dia naik serap lain. Saya cuba jawab yang pertama. Kalau lelaki menyerahkan kepalanya kepada, ini berlaku juga sebab sedar. Kena sedar pula kalau orang perempuan tolong gunting rambut dia, sampai shampoo, sampai cuci pula, sampai urut-urut pula. Sedar kan? Dia rasa sedap pula dengan perlakuan dan begitu, maka hukumnya ialah diharapkan. Kalau lelaki sesama lelaki tetapi dia berbeza agama, ini tidak ada masalah. Itu tidak ada hal. Kalau kita serah kepada contohnya India agak ataupun orang Cina agak, yang lelaki dia gunting rambut kita, itu tidak ada masalah. Lelaki sama lelaki tidak ada masalah. Dan saya menyebutkan tadi bahawa lelaki sama dengan perempuan, sama dengan perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang baik muslimah, maknanya yang bukan beragama Islam, dia kena tutup dirinya sepenuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Muka, telapak tangan dia kena tutup. Itu yang boleh buka, yang lain semua kena tutup. Dia kata rambut dia pun tidak boleh diserahkan. Lelaki tak boleh serah kepala dia tu kepada orang perempuan yang bukan beragama Islam. Sebab aurat lelaki yang muslim kepada wanita yang bukan beragama Islam ialah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.
Maknanya kepala tak ada salah. Tetapi kepada lelaki yang bukan beragama Islam boleh. Kepalanya itu boleh untuk dipotongkan rambutnya. Dalam salah, boleh. Ramai yang pergi ke kedai orang kafir Cina dan kedai-kedai unisex dari India, betul lah ramai. Sebab masalahnya fardu kifayah ini tidak dipenuhi oleh orang-orang yang beragama Islam. Maka penuhkanlah tuntutan fardu kifayah ini. Saya rasa cukup sekadar itu. Dan pengumuman terakhir saja bagi yang kuliah terdahulu, saya ada memang membawa Habatus Sauda bagi siapa yang ingin mengamalkannya dan menjadikan dia sebagai pengamalan harian elok diamalkan sebagai antibody dan juga mengekalkan kecergasan badan. Iaitu 2-3 titik sudah cukup, minuman pagi dan minuman malam. Dan dia dalam bentuk minyak itu kerana dia boleh pakai untuk reseduh dan untuk termasuk juga dengan untuk asma kalau disapu di belakangnya, ataupun bronkitis itu di bagian dadanya dan di bagian lehernya, dan untuk rambut. Sebab itu dia dalam bentuk bukan kapsul. Ada juga yang dalam bentuk kapsul. Tapi saya mencadangkan kalau siapa yang ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW dari segi bentuk minyak itu, boleh diamalkan dengan menggunakan minyaknya. Itu lebih bagus. Siapa yang belum dapatkan boleh berjumpa dengan saya selepas insya-Allah. Dan Habatus Sauda ni baiknya ataupun afdalnya kalau bukan sekadar dimasukkan dalam teh yang diminum. Dia kalau nak digabungkan, campurkan dengan madu. Apa madu lah, madu tualang ke, madu syifa ke, madu khawlah ke, madu-madu yang berada di pasaran. Tetapi madu yang paling terbaik, yang sebenarnya ialah madu sidir. Madu yang paling terbaik madu sidir lah. Umumnya madu sidir itu kalau dalam pasaran dia belum cecah sampai 500, 1000, 1 kilo. Tetapi saya ada juga dapatkan iaitu dalam bentuk stok yang hanya ngam-ngam untuk kita cuba dan kita rasa. Itu madu sidir ni dengan harga yang hanya RM25 saja. Kalau siapa yang ingin menggabungkan antara madu sidir. Madu sidir ni kalau kita rujuk dalam suratul Waqi'ah, wasidrin makhdud, dan juga bidara-bidara yang dipotongkan duri-durinya. Kerana langit yang ke-8 itu dipanggil Sidratul Muntaha, iaitu bidara yang merimbun. Dan pokok-pokok yang paling banyak di dalam syurga Allah ialah pokok bidara. Dan oleh yang demikian itulah, kalaulah lebah itu boleh hinggap pokok bidara dan menghasilkan madunya, itu yang paling berkualiti sekali dan memang mahal. Cuma saya minta kalau tuan nak try untuk jadikan perawatan, dan doktor-doktor Rusia, mereka melihat petani-petani Muslim memakan madu ni, dia buat kajian kenapa mereka cergas, sihat, walafiat. Rupanya didapati mereka dia mengamalkan madu, dan madu disebut dalam surah An-Nahl, iaitu surah yang termaktub dalam Al-Quran Al-Karim. Maka kalau tuan-tuan boleh gabungkan, iaitu perawatan daripada Al-Quran dan juga tib An-Nabawi, itu lebih baiklah, lebih baik. Itulah saja pengumuman. Kalau sekiranya tuan-tuan mengajar, boleh jumpa selepas insya-Allah nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Habatus Sauda itu RM20 macam biasa lah. Harga yang boleh cukup untuk 3 bulan. 3 bulan pakai RM20, maknanya 24 satu hari. Sangat-sangat termurah lah dalam pasaran. Sekian, Assalamualaikum.